Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Alhamdulillah. Kita selawat dalam 10 kali ya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sekejap. Okey, kita sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta, sebagai tanda rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas perutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu rahmat terbesar yang Allah kurniakan kepada kita dan kepada seluruh alam. Subhanallah. Perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma dan tidak, wa ma nafiah dan tidak, arsalnaka dan tidak kami mengutuskan kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk memberi rahmat kepada sekalian alam, alam manusia, alam jin, alam para malaikat, alam binatang, alam tumbuhan, alam cakrawala, seluruh cakrawala alam. Subhanallah, alam bukit bukau dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah, roh dan jasad kita, nama kita, untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lahir sebagai umat akhir zaman. Kita lahir sebagai umat yang terpilih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allahu Akbar. Allah berfirman, kuntum, kalian, kamu semua, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf, yang mana kamu menyuruh kepada kebaikan, kamu sentiasa menyeru kepada kebaikan, yang mana kamu sentiasa menyeru manusia kepada Allah dan menjauhi taghut, menjauhi maksiat, menjauhi kemungkaran, menjauhi munafik, musyrik dan sebagainya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman, kamu yakin, kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Beberapa hari ini kita dirundung rasa duka, rasa sedih, rasa
rasa hiba, rasa ketakutan, kebimbangan terhadap sahabat-sahabat, saudara-saudara si Islam kita di Gaza. Saudara-saudara Islam kita di Gaza, tuan-puan sekalian, dah ada berlaku kematian demi kematian, termasuk kanak-kanak. Masya Allah, Gaza diserang. Kita boleh lihat ya bagaimana mereka mengatur sesuatu serangan itu berdasarkan peristiwa-peristiwa besar dalam Islam. Masya Allah. Hari ini merupakan hari Ashura. Hari Ashura, hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Ia merupakan satu hari yang diangkat darjat dan kemuliaannya, sehingga kan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan hari Ashura, mudah-mudahan diampunkan dosa setahun yang lalu. Itulah yang disebutkan ya antara kelebihan kita berpuasa Ashura. Jadi muslimin-muslimat yang hadir ni, Masya Allah, yang kebetulan mendengar ni, kalaulah anda belum lagi berniat untuk puasa Ashura, ataupun anda belum mungkinlah ya masih teragak-agak, tapi bangun pagi tadi tak sempat sahur, tapi belum makan apa-apa lagi, belum minum air ataupun belum makan, belum minum air ataupun belum makan, jadi sahabat-sahabat semua boleh je terus niat puasa sunat. Sebab niat puasa sunat ni syarat dia sebelum zuhur. Muslimat faham ya. Kalau puasa wajib, puasa qada, puasa nazar, puasa Ramadan, niatnya sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunat, seperti sunat hari ini jatuh hari Isnin, puasa sunat hari Isnin, puasa sunat Ashura, jadi kita boleh tempoh niatnya adalah sehingga sebelum zuhur, sehingga sebelum matahari tergelincir. Subhanallah. Jadi dengan syarat belum melakukan apa-apa yang boleh membatalkan puasa. Belum minum air, belum makan, belum ada mengadakan hubungan seksual, hubungan suami isteri, dan lain-lain yang boleh membatalkan solat, yang boleh membatalkan puasa. Jadi subhanallah, kita semua boleh niat. Yang penting belum makan, belum minum lagi, belum melakukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa. Macam mana nak niat? Niat saja. Sahaja berpuasa sunat Ashura. Dah, itu je. Niat tu boleh sebut, tapi yang paling utama hatilah. Hati tu terlintas kita puasa Ashura. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, kelebihan besar ya puasa Ashura ni, kita tengok sikit, Masya Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada okey, kita tengok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Ashura ni iaitu hari ni 10 Muharram ni berasal pada perkataan Arab iaitu 10. Hari Ashura adalah yang ke-10 dalam kalender Islam, iaitu pada 10 Muharram. Pelbagai peristiwa yang telah berlaku pada hari tersebut disebabkan itu umat Islam memuliakan hari Ashura seperti mana yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nas yang sahih, subhanallah, di antara hadis yang sahih berkenaan dengan puasa hari ini iaitu puasa hari Ashura, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan kemudian baginda melihat golongan Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Lalu baginda berkata, "Apakah ini?" Mereka pun menjawab, "Ini adalah hari yang baik. Inilah hari Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka." Maka Musa pun berpuasa pada hari tersebut. Lalu baginda bersabda, "Aku lebih berhak ke atas Musa berbanding kamu." Maka baginda pun berpuasa pada hari tersebut dan memerintahkan supaya umat Islam berpuasa pada hari itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Subhanallah. Okey, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila ditanya mengenai puasa Ashura, beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar satu hari yang fadilatnya lebih berbanding hari-hari yang lain melainkan hari Ashura." Allahu akbar. Dalam hadis sahih yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Aku berharap ke atas Allah agar ia mengampunkan dosa setahun yang lalu. Masya Allah.
Kerana itu disebutkan hari Ashura ini, mudah-mudahan dengan kita berpuasa satu hari pada hari ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita pengampunan terhadap dosa setahun yang lalu. Pengampunan terhadap dosa setahun yang lalu. Muslimin muslimat, tuan-puan dimati Allah sekalian, mungkin ada yang tak bangun sahur tadi, tapi belum makan dan minum. Saya menyeru, jika anda tidak ada mudarat, cubalah dulu berpuasa. Cuba dulu puasa. Terus pasang niat. Sama-sama pasang niat. Macam mana niat? Nawaitu sawma 10 sanah lillahi ta'ala. Ataupun nawaitu nawaitu sawma sunnatal Ashura, boleh juga. Sahaja solat puasa sunat Ashura. Bahasa Melayu pun tak ada masalah. Sahaja aku berpuasa sunat Ashura, ataupun puasa sunat 10 Muharram, boleh juga. Muslimin muslimat, sejarahnya apabila Nabi melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah, bila sampai di Madinah, Nabi melihat Bani Israel, orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, hari yang ke-10. Bila Nabi Muhammad SAW bertanya kepada penduduk Madinah, apa ni? Apa yang mereka lakukan? Lalu diceritakan bahawasanya mereka berpuasa kerana menyatakan kesyukuran ataupun kegembiraan mereka kerana pada hari tersebutlah Nabi Musa AS telah diselamatkan dan Bani Israel telah diselamatkan daripada musuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya aku lebih berhak ke atas Nabi Musa. Maksudnya Nabi Muhammad kata, aku dan kita semua umat Nabi Muhammad lebih berhak ke atas Nabi Musa AS. Kan, lebih berhak menyambut kemuliaan pada hari Ashura ini berbanding kaum Yahudi, berbanding Bani Israel, bangsa Israel ni. Subhanallah, muslimin muslimat, kita tahu Nabi Musa AS yang diutuskan kepada Bani Israel. Namun di dalam Al-Quran juga merakam bagaimana sikap, bagaimana akhlak buruk Bani Israel, yang telah sampai satu ketika dia memperolok-olokkan para Nabi Bani Israel daripada zaman berzaman, kan, daripada selepas Nabi Ibrahim AS, daripada keturunan Nabi Ishaq AS. Nabi Ibrahim ada 2 anak kan, dalam kalangan Nabi. Seorang yang diberi nama Ismail, seorang lagi diberi nama Ishaq. Daripada keturunan Ishaq inilah lahirnya Bani Israel. Kemudian daripada Bani Israel inilah muslimin muslimat, lahirnya ramai Nabi yang Allah utuskan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi paling ramai kepada Bani Israel, suatu kaum yang sangat berpengaruh, satu kaum yang sangat besar, kan, satu kaum yang kedegilannya berganda-ganda berbanding bangsa-bangsa dan kaum yang lain. Subhanallah, akhirnya mereka berbangga dan ego dengan ramainya para Nabi yang diutuskan daripada kalangan Bani Israel. Muslimin muslimat, mereka merasakan mereka bangsa yang mulia, mereka bangsa yang paling utama, mereka bangsa yang paling tinggi, pelbagailah, sehingga mereka menghina dan menjatuhkan orang mereka yang selain daripadanya. Apabila Allah tidak memberikan mereka tanah, Allah tidak memberikan mereka tempat, kerana itulah permusuhan dan kebencian Bani Israel Yahudi hari ini berterusan. Mereka tidak kira siapa pun yang boleh menghalangnya, mereka akan merancang dengan cara yang sangat licik untuk membunuh dan menghilangkan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tahu Masya Allah Nabi Musa AS salah seorang Nabi yang diutus untuk Bani Israel. Mereka meminta kepada Nabi Musa sendiri satu permintaan yang pelik-pelik, satu permintaan yang sebenarnya untuk memuaskan keinginan hawa nafsu mereka, untuk mencabar. Subhanallah. Dan kerana dakwah, kerana mengharapkan sebahagian daripada mereka ini ikhlas dalam mentaati Allah, muslimin muslimat, Nabi Musa sentiasa memenuhi permintaan mereka, cuba berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peristiwa besar yang mana laut dibelah oleh Allah dengan izin Allah, dengan tongkat Nabi Musa AS, laut terbelah. Saat Bani Israel
yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam kan dikejar oleh tentera Firaun. Peristiwa ni dirakam di Al-Quran, kita semua tahu. Sampai begitu sekali ya, Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan kekuasaannya kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihi salam. Namun kita tahu setelah itu mereka kembali kufur. Bahkan Bani Israel telah mengubah kitab-kitab terdahulu. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu Nabi Muhammad SAW kata, sesungguhnya aku dan umatku, kita lah ni lebih berhak untuk menyambut kan hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala membantu Nabi Musa alaihi salam menentang para musuhnya. Bukan Bani Israel yang ada pada hari ini, yang mana mereka telah mengubah, mereka telah menyombong diri. Bahkan Bani Israel, Yahudi Bani Israel ketika itu tidak memperakui kenabian Nabi SAW kerana mereka tercabar. Mereka sangat tercabar, muslimin muslimat. Bani Israel sangat tercabar, sangat marah, sangat geram kerana mereka juga menanti-nantikan Nabi akhir zaman yang telah diceritakan di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dan suhuf-suhuf para Nabi yang terdahulu. Dan mereka menjangkakan bahawa Nabi akhir zaman akan lahir daripada kalangan Bani Israel juga, sebagaimana ramainya para Nabi yang diutuskan. Tak silap saya, lebih kurang 18-19 orang Nabi diutuskan untuk Bani Israel. Ramai daripada keturunan Nabi Ishaq alaihi salam. Selepas Nabi Ishaq, kalau kita tengok jalur Nabi Ibrahim alaihi salam, kita panggil ini bapa para Nabi ni. Nabi Ibrahim alaihi salam bapa para Nabi ni. Kerana daripada jalur Nabi Ibrahim inilah lahir dua orang Nabi. Seorang Nabi Ismail alaihi salam, seorang lagi Nabi Ishaq alaihi salam. Daripada jalur Nabi Ismail alaihi salam, ini boleh bayangkan jalur ya, keturunan. Daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam, yang mana yang mengandungkannya adalah siapa? Siti Hajar. Dengan hasil daripada pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Ni sebelah sini ni. Sebelah sini buat Nabi Ishaq dengan Siti Sarah. Tapi keturunan Nabi Ismail tidak ada Nabi. Yang ni dalam jalur yang sama, melewati abad demi abad, tahun demi tahun, abad demi abad. Tidak ada Nabi. Sini tak ada Nabi. Sini Nabi. Nabi lagi. Lebih kurang ada 18 orang Nabi lebih kurang. Nabi tak henti-henti ada Nabi melalui jalur Nabi Isa alaihi salam. Subhanallah, Allahu Akbar. Daripada kalangan Bani Israel. Diutuskan untuk Bani Israel dan sebagainya. Subhanallah. Nabi sebelah sini. Sini pula tak ada Nabi. Kosong, tak ada Nabi. Sebelah sini, selepas putus wafat seorang Nabi, selang berapa tahun, ada Nabi. Selang berapa tahun, ada lagi Nabi. Ada puluh tahun, ada selang ratus tahun, ada Nabi. Sebelah sini kosong. Dalam tempoh yang begitu lama. Dan akhirnya keluarlah, subhanallah, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalur daripada Nabi Ismail alaihi salam. Sebab itu kalau kita tengok keturunan Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua bin tu tidak ada Nabi, melainkan bersambung terus kepada Nabi Ismail alaihi salam, kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu jalur keturunan ini merasakan mereka adalah bangsa, kaum yang diberikan perhatian, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kerana itulah mereka rasa sombong dan mereka tidak boleh terima dan mereka berdendam kepada kita sampai hari ini. Kerana Nabi yang terpuji, penghulu para Nabi, Sayyidul Anbiya, ketua para Nabi, Khatimin Nabiyyin, sebaik-baik Nabi, penutup para Nabi, lahir bukan daripada keturunan mereka, tapi lahir daripada keturunan yang mereka merasakan keturunan sana tu, Nabi Ismail tu tidak ada Nabi, bukan keturunan yang mulia. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dan beberapa hari sebelum sehinggalah hari ini, kita boleh melihat apa yang sedang berlaku di Gaza. Gaza diserang kembali. Muslimin muslimat, jika kita tengok tanah Palestin itu, subhanallah, Allahu Akbar, daripada awal penjajahan yang kejam, yang zalim daripada Yahudi laknatullah, subhanallah, daripada berpuluh-puluh tahun, akhirnya Palestin semakin mengecil.
bila dizalimi, dikejam dengan kejam, dikhianati, disakiti, dibunuh, diseksa dan sebagainya, umat Islam di Palestin mengundur demi menyelamatkan nyawa dan juga agama. Mengundur sehinggalah bertahan dalam tempoh yang lama. Penduduk Gaza tidak berundur lagi. Bayangkan jika penduduk Gaza juga berundur, boleh jadi Palestin boleh hilang daripada peta dunia. Muslimin muslimat, ini benar-benar subhanallah, penduduk Gaza yang masih bertahan di sempadan di antara Palestin dan juga Israel sekarang ni, walaupun mereka dibom, walaupun rumah mereka hancur, walaupun saban hari mereka berada dalam keadaan ketakutan, melihat kecatatan ahli keluarga, tidak ada jaminan kehidupan pun di sepadan Gaza tu. Muslimin muslimat, kita kena faham Gaza yang tak boleh masuk. Kalau Palestin kita boleh sampai. Ada kawasan lagi yang selamat, yang harmoni, yang sejahtera, yang kita kata boleh hidup secara normal, iaitu di kawasan Palestin yang lain. Tetapi kenapa penduduk Gaza tidak mahu berpindah ke kawasan yang selamat? Muslimin muslimat, kalau penduduk Gaza berpindah dan mengundur untuk berada di kawasan selamat, maka sudah tentu tanah yang ditinggalkan oleh penduduk Gaza itu akan diambil alih oleh Yahudi. Bila Yahudi ambil, dia luaskan lagi kawasannya. Dan dia akan serang pula mana-mana mereka umat Islam berada di sempadan untuk beri tekanan, mengundur. Akhirnya na'udzubillahi min zalik. Akhirnya yang kita bimbang, yang kita risau, hilangnya Palestin di atas peta dunia. Muslimin muslimat dan mata Allah sekalian. Sebab itu kita kena mendengar daripada berita yang sahih, berita yang benar. Jika kita tidak mampu, dan memang kita tidak mampu untuk berada bersama dengan penduduk Gaza mempertahankan bumi Palestin, sekurang-kurangnya kita mesti menempatkan diri kita dalam perjuangan ini. Sama ada mereka yang tetap teguh berdoa memohon kepada Allah, mereka yang berterusan menyampaikan sumbangan demi sumbangan infak kan kepada penduduk Gaza, walaupun mereka bina sekolah hancur, tetapi semangat mereka tak pernah hancur. Mereka bina rumah hancur, semangat hidup kerana untuk mempertahankan Islam itu tidak pernah hancur, tidak pernah lebur. Mereka bangunkan semula. Hospital yang dihancurkan, jiwa mereka terus bangkit untuk bertahan. Tapi kita tahu bagaimana sumber ekonomi mereka yang tidak mampu dibangunkan, sumber ekonomi yang sentiasa dilumpuhkan. Kerana itulah kita bertanggungjawab sebagai umat Islam untuk menghantarkan belanja sekadar mengikut, bukan sekadar mampu tetapi semampu yang boleh. Kerana umat Islam di Gaza khususnya adalah wakil umat Islam seluruh dunia, wakil kita dan wakil umat Islam seluruh dunia, subhanallah, untuk mempertahankan Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam. Baitul Maqdis, sebelum kiblat kita ke arah Kaabah, kiblat kita menuju kepada Baitul Maqdis terlebih dahulu. Yang mana di situlah ramainya para nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah tentang agama Allah di Baitul Maqdis di Palestin. Dan di situlah juga sejarah besar umat Islam berkaitan dengan solat. Allah Subhanahu wa taala melakukan memperjalankan hamba-Nya kan di malam Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis. Apa maksud Baitul Maqdis? Baitul rumah, Al-Maqdis, yang suci. Rumah yang suci, tanah yang suci. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sama juga bila kita baca kisah Nabi Ibrahim AS meninggalkan Siti Hajar dengan anaknya Ismail di Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim menuju ke Baitul Maqdis, membina di sana kan agama dan sebagainya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Subhanallah, kita akan ditanya oleh Allah terhadap 3 masjid yang menjadi amanah untuk kita jaga. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Apakah sumbangan kita kepada 3 masjid ini? Kalau kita tengok 2 masjid, Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi,
berada di bawah jagaan Arab Saudi. Yang mana apa peranan kita? Kita pergi umrah, kita pergi haji, di situ kan ada bayaran-bayarannya, situ kan ada kosnya. Maka di situlah sumbangan umat Islam bila sentiasa pergi ziarah ke Mekah, ke Madinah. Subhanallah, maka secara automatik kita menyumbang kepada dana-dana dalam memelihara dua masjid ini. Muslimin muslimat dimata Allah sekalian, saya tak naklah mengupas apa saja teori, tetapi teori itu berlandaskan bukan teori saja ya, itu memang fakta-fakta yang jelas. Bagaimana kehancuran akhir zaman ini bukan daripada luar tetapi daripada dalaman, daripada Saud. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi perkara ini sensitif, tuan-puan boleh cari sendiri, baca sendiri. Subhanallah, muslimin muslimat. Sebab itulah mendoakan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, subhanallah, mempertahankan sampai akhir hayat kita, kita akan ditanya. Jadi Masjidil Aqsa sekarang dalam wilayah musuh Islam yang paling utama, iaitu Yahudi. Maka begitulah ya muslimin muslimat, kita perlu terus mengikuti perkembangan apa yang berlaku di Gaza terutamanya, terus berdoa dan membantu sedaya yang mungkin, insya-Allah. Allahu Akbar. Okey muslimin muslimat, sekarang dah pukul 7.45 hari Ashura. Kita bermula dengan membaca tentang kelebihan hari Ashura. Memang ada kaitan dengan apa yang kita ceritakan ini. Kerana hari Ashura ini ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi melihat Bani Israel, orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, apa yang mereka lakukan? Lalu penduduk Madinah yang Islam menerangkan, mereka berpuasa kerana menyambut kemuliaan hari ini sebagai tanda kegembiraan mereka. Nabi Musa alaihi salam telah pun kemenangan Nabi Musa terhadap musuh-musuh mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya maksudnya aku, Nabi Muhammad dan kita umatnya ini lebih berhak ke atas 10 Muharram ini. Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku lebih berhak ke atas Nabi Musa. Dan maka Nabi menyuruh kita berpuasa pada 10 Muharram. Dan sahabat Nabi Anas Ibnu Abbas berkata, aku tidak melihat bagaimana Nabi ternanti-nanti 10 Muharram ini, hari Ashura ini, yang mana pada hari ini Nabi akan berpuasa. Dan Nabi berdoa mudah-mudahan Allah akan ampunkan setahun dosa setahun yang lalu. Jadi itulah fadilatnya. Jadi kepada yang hadir, muslimin muslimat, kita tengok di FB, Masya Allah 4.8K. Sahabat-sahabat boleh sebarkan lagi perkongsian kita pada hari ini. Sama juga sahabat di TikTok hampir 3K. Jadi 5, 3, 5, 6, 7, 8, lebih kurang dah 8K ni. Saya menyeru sahabat-sahabat semua untuk berkongsi, share, teruskan usaha kita menyebarkan ilmu dan kebaikan. Muslimin muslimat, kepada siapa yang belum berniat untuk puasa hari ini, tapi belum makan, belum minum lagi, tak buat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, belum minum, belum makan. Jadi saya ingin mengajak tuan-puan sekalian berniat terus untuk berpuasa. Sebab puasa sunat tempoh niat sampai zuhur. Puasa wajib seperti Ramadan, nazar, puasa qada, niatnya kena berniat sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunat, contohnya kita bangun lewat, bangun-bangun dah pukul 10. Kan kita pun kata, hari ni hari apa? Oh, hari ni hari Isnin. Puasa sunat lah. Lagipun aku tak makan, tak minum lagi. Boleh. Pukul 12 boleh niat? Boleh. Muslimin muslimat, ceritanya semalam kan ramai juga yang berpuasa semalam hari Tasu'a. Sebab Nabi pun hari Tasu'a semalam juga satu tuntutan, tapi tak puasa semalam pun boleh je puasa hari ni, puasa Ashura. Sebab apa? Antara hujah kuatnya kerana orang Yahudi hari ni pun dah tak puasa, dah Tasu'a. Antara hikmah adanya puasa Tasu'a ni asal perkataan Tis'ah, 9 Muharram. Hari ni Ashura, 10 Muharram. Sebab nak membezakan dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi yang berpuasa pada zaman Nabi, mereka puasa 10 Muharram saja. Jadi Nabi berpuasa 9 dan 10 untuk membezakan dengan orang Yahudi.
Untuk membezakan. Jadi ambil 2 hari. Namun kerana hari ini orang Yahudi dah tak ambil dah puasa Ashura ni. Mereka dah tak sambut dah. Jadi kita boleh je puasa pada hari ini saja walaupun tak puasa semalam. Dan kalau bukan sebab orang Yahudi tak sambut pun, kita tetap boleh berpuasa pada hari ini saja tanpa berpuasa Tasu'a semalam. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ajaibnya puasa ni, muslimin muslimat, ajaibnya puasa ni, subhanallah, saya cerita ni sebab semalam ramailah yang berpuasa. Saya pun berusaha juga. Maksud saya berusaha tu begini, saya tak terkejut sahur, muslimin muslimat, tak terkejut sahur. Saya pula ada masalah gastrik. Saya selalu kena hypo, maksudnya gastrik hypo. Tapi tak terkejut tu antara kekuatannya sebab kita duk ajak orang, kita duk sebarkan melalui page tu utamanya kan. Lepas tu terus sajalah pasang niat untuk berpuasa Tasu'a. Dalam waktu yang sama bimbang ni, ya Allah boleh ke tak ni, boleh ke tak. Sampai pukul 11 dah menggeletak, sampai pukul 12 dah rasa macam hypo, dah berpeluh, dah macam dah tak tahu arah. Tapi Allahu Akbar, dengan doa muslimin muslimat, ya Allah hilangkan laparku, hilangkanlah kelemahan diriku. Doa, Allah menghilangkan. Digantikan dengan rasa kuat sampailah berbuka. Sampai boleh hadir program, boleh musafir 3 jam muslimin muslimat. Semalam pergi ke Maran Pahang. Allahu Akbar, Allah bagi kuat, Allah bagi sihat. Masa itulah rasa benarlah Allah yang menghilangkan lapar, Allah yang menghilangkan dahaga, walaupun tanpa makan dan minum, walaupun tanpa bangun sahur, tapi sebab kita niat. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Cuba sebenarnya saya nak pergi kepada bab apa? Betapa besarnya kuasa niat. Kuasa niat muslimin muslimat. Kuasa niat. Sebab itu Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu dengan berdasarkan niat. Dan setiap orang itu berdasarkan apa yang dia niat. Muslimin muslimat, Allahu Akbar. Niat ni sangat luar biasa. Kita berniat sesuatu, Allah akan mengarahkan. Allah yang akan arahkan, Allah yang akan atur untuk niat kita itu tercapai. Sebab itu ramai orang berdoa, hatinya tidak benar-benar meminta. Tapi kalau orang yang berniat, niat itu sendiri adalah doa. Niat hati itu tak boleh tipu. Niat adalah apa yang terkandung dan terlintas dalam hati. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Perasan atau tidak? Kalau kita tidak berniat puasa, kita tidak akan mampu kalau tak makan. Pukul 10, perut dah berbunyi. Kalau tak niat puasa. Tak sahur, tak terkejut dan tak niat puasa pun. Cuma kita tak makan lagi je. Pukul 11 mungkin dah lembek. Pukul 12 tu memang tak boleh. Semua tak jadi kerja. Nak marah je lah sebab dah lapar. Asyik sebut, saya tak makan lagi ni, saya lapar. Walaupun sibuk buat kerja ke, muslimin muslimat, kalau bukan kerana niat puasa, tak ada kekuatan untuk menahan lapar dan dahaga. Pukul 10 kita dah lapar sangat dah. Pukul 11 lagilah lapar. Tapi apabila kita niat untuk meninggalkan makan dan minum kerana Allah, kerana kita niat untuk meninggalkan makan minum kerana Allah, Allah lah yang akan atur tubuh badan kita. Allah lah yang beri arahan kepada tubuh badan kita. Bagaimana tubuh badan ini saling bekerjasama menghilangkan rasa lapar itu. Allah arahlah, perintah Allah, Allah memerintahkanlah tubuh badan ni. Bagaimana nak rebeskan hormon apa, bagaimana tenaga yang sepatutnya dapat daripada makanan, tapi hamba Allah ini telah berniat untuk meninggalkan puasa, meninggalkan makan dan minum kerana Allah, maka Allah perintahkanlah tubuh badan ini memberikan bekalan tenaga daripada sumber yang lain, bukan sumber makanan. Biasanya daripada sumber makanan tu lah kita dapat tenaga, tapi bagi orang berpuasa, proses badannya diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kan kita tengok orang yang merokok, orang yang hisap vape, rokok atau vape. Saya tengok hari ini memanglah peniaga kedai-kedai vape dan peniaga-peniaga rokok masih lagi ramai dan di kalangan umat Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang meriah sangat jual vape tu. Kan, vape hukumnya samalah dengan rokok, muslimin muslimat.
terbukti mudarat dan terbukti adalah satu perbuatan yang sia-sia, membazir, membakar duit dan sebagainya. Tentang hukum kita dah makruf, kita dah maklum dah. Sebahagian besar jelas mengatakan hukumnya adalah haram, kan, adalah pendapat-pendapat khilaf yang mengatakan makruh. Itu pun bersebab adalah alasan-alasan dan penjelasannya. Tetapi yang paling kuat adalah hukumnya adalah haram. Bagaimana ya kita solat, kita berpuasa dan waktu sama kita berterusan melakukan maksiat. Allahu Akbar. Tapi mereka berpegang kepada pendapat yang makruh. Jadi kita bukanlah nak panjang pasal isu ni, cuma saya nak sebutkan. Orang yang merokok, di dalam rokok ada nikotin. Nikotin adalah satu bahan yang menyebabkan ketagihan. Ketagihan ni dikontrol. Dia kontrol otak. Dia kontrol tubuh badan. 3 jam sekali, nikotin ini akan bagi arahan kepada otak untuk mengambilnya. Jika tidak, soalannya mereka akan rasa gelisah, tak tentu arah, kalau meeting tu tak dapat idea, tak boleh fokus kerja, mengantuk dan sebagainya. Jadi itulah kesan, banyak lagi kesan nikotin lah yang menyebabkan dia duduk bagi arahan tu sampai dia tak tentu arah, tak fokus, lagi tak ambil, lagi tu tak lega. Sebab itu kita tengok orang yang merokok 3 jam sekali dia akan ambil, 4 jam sekali dia akan ambil. Dia akan cari juga ruang untuk keluar ke daripada office ke merokok, lepas tu masuk balik. Muslimin muslimat. Namun ajaib, ini tidak mampu dijelaskan oleh saintis. Bagaimana umat Islam yang berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, perokok di kalangan umat Islam, khususnya di bulan Ramadan, boleh meninggalkan rokok dalam tempoh 13 jam. Kiralah pukul 6 sampai pukul 7, 13 jam. Sebenarnya lebih. Pukul 6 hingga 7.30 macam tu kan. 13 jam setengah. Sedangkan jika tidak berpuasa, 3 jam pun dah struggle dah. Tetapi bila berpuasa, boleh bertahan 13 jam. Dengan kuasa apa? Niat. Pasang niat untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makan, minum, bersama dengan suami isteri, merokok, dia boleh tinggal. Maksudnya nikotin yang begitu menguasai otak manusia yang ada ketagihan pun boleh dikawal dengan niat. Muslimin muslimat. Sebab itulah bila kita berniat sesuatu kan, kita kata niat nak tolong orang, kita dapati Allah akan murahkan rezeki kita. Sebab niat kita untuk tolong orang. Allah buka pintu rezeki pada kita di atas niat kita yang baik itu, nak tolong orang, nak banyak bagi sedekah, nak banyak bagi infak. Muslimin muslimat. Allahu Akbar. Niat kita apa? Niat kita nak bangun malam. Sebab itu kadang-kadang kita memang doa, ya Allah bangun. Tapi niat tu, niat hati tu, ya Allah nak bangun. Niat hati tu, ya Allah nak qiyamul lail. Niat hati tu nak bangun untuk malam tadi kami sampai kat rumah pukul 2 pagi. Daripada program di Marang Pahang pukul 2 pagi sampai. Duk risau juga saya ni, takut tak terkejut lagi sahur. Sebab hari ni ada ceramah, ada program banyak. Saya rasa saya perlu bangun sahur. Saya perlu kejut. Kalau semalam tak terkejut, hari ni saya kena bangun. Walaupun dah lewat sampai pukul 2, bukan boleh tidur sangat pun sepanjang perjalanan. Saya jenis kalau dah perjalanan tu buat kerja. Tengok phone, macam-macam lah. Subhanallah, sampai pukul 2. Tapi sebab niat nak bangun sahur tu kuat, berbanding semalam tak kuat sangat. Niat juga, tapi sebut je nak bangun sahur ni senang puasa. Tetapi malam tadi tu niat hati tu kuat sangat. Allah kejutkan tu banyak kali. Kejut, oh pukul 3. Kejut, oh pukul 4. Kejut pukul 5. Baru bangun, pukul 5. Masya Allah, tanpa jam, tanpa apa. Sebab apa? Lagi kuat nekat dan niat di hati, lagi Allah mempermudahkan, Allah arahkan tubuh badan kita untuk mengikut apa yang kita niat. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda. Dengar ya hadis ni, Nabi bersabda, barang siapa yang berniat melakukan sesuatu amal soleh, akan dicatat baginya pahala seumpama dia melakukan. Bukan. Macam ni. Barang siapa yang berniat melakukan sesuatu amal soleh, maka dicatat baginya pahala. Dicatat baginya pahala ibarat dia telah melakukan. Dan sekiranya dia melaksanakan apa yang dia niatkan, maka akan digandakan pahalanya 10 kali ganda. Dan barang siapa yang berniat melakukan kejahatan, maka dia tidak dicatat lagi pahala.
Dan apabila dia melakukan kejahatan yang dia niat, maka dia diberi catatan dosa 1 kali. Tapi subhanallah, berbeza dengan orang yang niat. Orang yang dah niat, dan bahkan sekiranya dia niat, ya Allah, niat hati ni nak solat duha ni, tapi kebetulan bila dia dah pergi pejabat, tak habis-habis, masuk je pejabat, bos terus bagi arahan, okey, tolong pergi ganti saya mesyuarat kejap, pergi jap ganti saya mesyuarat. Kita ni tak ada dalam jadual mesyuarat ini, tiba-tiba ada pula, pergilah mesyuarat pula sampai Zuhur, 2 pula mesyuarat bos suruh. Tapi sebab niat tu dah ada untuk solat duha, maka Allah telah mencatat baginya pahala seperti mana dia melakukan solat duha tersebut. Nak kata Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita peluang untuk masuk syurga lebih luas, lebih besar berbanding peluang masuk neraka. Jalan ke syurga itu lebih mudah, lebih indah berbanding jalan ke neraka. Jalan neraka perlu belanja besar, muslimin-muslimat. Nak buat maksiat perlu belanja, nak buat pahala percuma. Subhanallah, walhamdulillah. Itu Nabi SAW bersabda, tamla'u ma bainal ardi was samawat. Subhanallah, walhamdulillah. Nabi kata, tamla'u ma bainal ardi was samawat. Pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tetapi betapa ramai manusia masih enggan melalui jalan-jalan ke syurga, kerana jalan ke neraka itu sangat indah saat hidup di dunia. Muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Allahu Akbar. Okey, kita kembali sikit pasal kuasa niat ya. Sebab itulah setiap hari, kan tuan-puan, kau tak ada kertas A4, tak penting pun kertas cantik tak cantik, yang penting tulis. Setiap hari kita buat, ini cadangan, dan saya juga melakukannya, usaha, kadang buat kadang tak. Tapi tulis pada kertas A4, kertas bergaris ke terpulang lah. Niat kita setiap hari nak buat apa? Tulis. Sebab apa tulis? Tulis ni nak membantu supaya ingatan kita, supaya kita istiqamah. Contoh kita tuliskan, kan niat kita setiap hari nak buat apa? Yang pertama, bangun awal untuk tahajud, sekurang-kurangnya tahajud. Kemudian setiap pagi nak mulakan dengan Yasin contoh. Dan setiap waktu solat nak baca 1 muka surat Al-Quran. Kemudian nak solat duha. Kemudian nak solat qabliyah, ba'diyah. Tulis qabliyah, ba'diyah apa. Nak solat 12 rakaat yang dapat rumah di syurga. Nak solat 8 rakaat sebelum selepas zuhur itu, untuk dapat haram daripada neraka. Kemudian nak solat sekian-sekian. Masya Allah. Lepas tu nak bersedekah. Kita kata setiap hari nak sedekah sekurang-kurangnya RM50 contohnya. Kalau kita niat nak sedekah sekurang-kurangnya RM50 sehari, percayalah Allah akan gandakan rezeki untuk mencukupkan niat kita. Allah gandakan rezeki kita untuk mencukupkan niat, untuk tercapainya niat kita yang nak bagi sedekah RM50 sehari itu. Masya Allah, Allah tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Pagi-pagi, sebelum subuh ke, lepas subuh ke, kita bacalah kertas yang kita tampal tu. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari ini, ya Allah, aku nak buat ni, ya Allah, ya Allah, saya nak buat ni, ya Allah. Ya Allah, saya hari ni nak ni. Sekurang-kurangnya, mungkin ada 20 senarai lah yang kita niat nak buat. Allahu Akbar, sekurang-kurangnya dengan niat yang tulus ketika kita membaca niat kita itu, amalan kita nak buat tu, Allah dah beri pahala siap-siap dah. Sekiranya terhalang, pahala tu dah sedia ada. Dan jika tidak terhalang, insya-Allah tidak terhalang. Sebab apabila kita berniat untuk melakukan suatu kebaikan, Allah akan hantar tenteranya, para malaikat. Allah akan mempermudahkan urusan kita sehingga niat yang baik-baik itu terlaksana. Tapi jika ada terhalang, dah dapat pahala siap-siap. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu sayang jika kita tidak memahami kesan dan peranan niat. Jadi lepas ni kita buat, setiap pagi terus niat. Masa tu dah diberi pahala. Ini hadis Nabi yang sahih. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, maka telah dicatat baginya pahala seumpama melakukan. Dan apabila dia benar-benar melaksanakannya, maka dia akan digandakan 10 kali ganda pahala. Allahu Akbar. Baiknya Allah ya Bar, Allah ya Bar, Allah ya Maha Baik. Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih Penyayang, Maha Pemurah. Allah ya Razak, yang memberikan kita rizki yang banyak di akhirat kelak. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya nak ajak tuan-puan sekalian niat apa lagi ya?
Contoh, kita letak niat setiap hari nak baca Al-Fatihah 100 kali. Jadi lepas solat baca 20, lepas solat baca 20. Besar sangat manfaat dia. Siapa yang mampu membaca surah Al-Fatihah sebanyaknya, contohnya kita letak 100 kali sehari, 20 kali setiap kali lepas solat, insya-Allah perjalanan hidupnya mantap. Mantap. Kehidupan dunia mantap, kehidupan akhirat mantap. Dalam Al-Fatihah itu ada syifa. Itu hadis Nabi. Al-Fatihah itu syifa, penyembuh kepada penyakit zahir dan penyakit batin. Al-Fatihah itu doa. 4 ayat pertama pujian, 3 ayat terakhir doa. Doa apa kita minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mengabdikan diri, hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Jadi orang yang beramal dengan surah Al-Fatihah ini setiap harinya sentiasa dalam pertolongan Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita tak dapat pertolongan manusia, tak apa. Kita boleh hidup. Kita boleh hidup. Tapi kalau tak dapat pertolongan Allah, kita tak boleh. Di dunia kita melarat, di akhirat lagilah musibat. Sebab itu paling utama kita perlu dapat pertolongan Allah. Bagaimana Allah tolong Nabi Musa alaihi salam dengan pelbagai pertolongan kerana Nabi Musa membantu agama Allah. Bagaimana Allah memberi pertolongan kepada Nabi dan para sahabat kerana mereka membantu agama Allah. Jadi syarat untuk kita mendapat pertolongan Allah, mesti kita menjadi golongan yang menolong agama Allah. Mereka yang nak mendapat bantuan daripada Allah, mesti hidupnya mesti membantu agama Allah. Saya dengan cara saya membantu agama Allah, menyebarkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kalian pula membantu agama Allah dengan hadir di majlis ilmu. Kerana tanpa kalian, majlis ilmu ni tak dapat berjalan. Kalian tambahkan lagi cara membantu agama Allah dengan menyebarkan. Ada di kalangan TikTok ni, buat pendek, sebarkan pula. Kan di Facebook bersama, potong, ada yang tuliskan semula kuliah, lepas tu sebarkan. Ada yang tekan butang share, ada yang bagi star ini membantu gerak kerja dakwah, yang bagi emoji dan sebagainya. Ada yang menuliskan nota. Mesti kita ada ambil bahagian membantu agama Allah. Mengikut kapasiti masing-masing, mengikut kemampuan masing-masing. Jangan sampai kita tidak ada sumbangan ataupun air tangan kepada agama Allah. Jangan kita buat alasan, oh saya bukan ustaz, saya bukan ustazah, saya tak ada agama pula, minta maaf. Saya tak ada pengetahuan agama tinggi, saya tak ada ni. Allah Maha Adil. Allah memberi peluang sama rata kepada semua hamba-Nya untuk menjadi penolong agama Allah. Pada zaman sahabat Nabi ramai, tapi yang masyhur berapa orang saja. Yang tak masyhur, mereka semua menyumbang kepada agama Allah. Kan, menyumbang dari sudut doa, menyumbang dari sudut menjaga diri masing-masing daripada melakukan maksiat. Kan, ada sediakan susu, ada sediakan itu. Nama yang tak masyhur lebih ramai daripada yang masyhur. Adakah mereka tu semuanya hebat-hebat belaka? Sahabat-sahabat Nabi tidak. Ada yang berada di belakang, ada yang tidak dikenali, muslimin muslimat. Jadi begitulah kehidupan hari ini. Subhanallah, mesti ada ruang Allah sediakan untuk kita membantu agama Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah. Sekurang-kurangnya kita menahan diri daripada melakukan maksiat, menyebarkan fitnah, kan, menyokong grup-grup yang tidak sepatutnya. Kita keluar daripada grup-grup yang lara. Banyak sangat grup yang lara hari ni, grup-grup tertutup, close group yang sangat lara. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau sebut marah juga ni. Ramai juga yang duduk dalam grup tu saya tengok untuk gelak ketawa saja. Tuan-puan sekalian, hari ni banyak sangat grup tertutup untuk gelak ketawa. Dan ramai yang kata aku masuk grup ni nak hilangkan stres je. Aku masuk grup ni sebab nak suka-suka je. Aku masuk grup ni nak gelak ketawa je. Saya ada tengoklah satu grup tu glamour jugalah. Kan sebut ramai kecil hati, kan tak sebut. Saya rasa macam tak kena ya muslimin muslimat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Saya percaya pada awalnya grup ini dibentuk mungkin dengan tujuan yang baik. Dan saya tengok ada orang yang gunakan dengan cara yang baik. Tapi bila saya lihat di dalam grup ini pencampuran bebas antara lelaki dan perempuan. Bergurau senda sangat bebas. Borak, gurau senda. Muslimin muslimat.
dia macam ni ya, bila gurau senda depan-depan, laki orang, suami orang, kita nampak pelik lah. Kita nampak tak manis kalau depan-depan. Kalau direct, nampak gurau senda gelak-gelak, kita kata tak elok, tak manis lah. Tapi bila gurau senda ni di alam maya, berlebihan pula, dia jadi macam kita, masyarakat kita dah mula terima perkara tu macam biasa. Bila orang tegur, orang yang tegur tu lah nampak pelik. Yang menegur lah pula yang kata, alah hidup kau ni serius sangat ke? Alah kau nak tazkirah pergi tempat lain lah. Tiba-tiba pula kau tak boleh sporting, tak boleh terbuka, tak outstanding, tak open minded, macam-macam lah ya tuan-puan sekalian. Masya Allah, itu yang kata melaksanakan akhir Islam ni, di akhir zaman ni, melaksanakan Islam ni ibarat menggenggam bara api. Bukanlah kita kata haram ya, cuma berlaku macam mana ya muslimin-muslimat. Okey, contoh ya, grup-grup yang tertutup, close group ni sebenarnya banyak sangat. Yang mana sebab saya ni diberi maklum, close group seperti ini, mereka akan bina dengan konten-konten yang boleh menarik ramai orang masuk grup. Dalam tempoh berbulan-bulan, dalam tempoh berapa bulan, ahli grup boleh capai 1 juta. Ratus ribu, sekejap je. Konten-konten yang melara, yang hiburan, yang buat lawak, yang buat kelakar, yang macam-macam lah tuan-puan sekalian, konten-konten macam ni. Cepat dia penuh. Bila dah sampai target, dia orang boleh jual grup. Grup ni laku tuan-puan sekalian kalau jual. Laku. Ini yang bagi tahu saya ni, mereka yang terlibat dengan bab jual-jual grup ni. Sebab pihak ni, dia kata Ustazah, ada satu grup di bawah nama Ustazah tu, ada orang lebih kurang 120,000 tu, grup, close group tu. Ustazah tahu tak nilai dia berapa? Nilai grup tu 120,000. Sebab setiap satu orang dinilai RM1. Jadi kalau ada 120,000 orang, maka nilai grup tu kalau dijual 120,000. So itu banyak grup-grup yang dibina, dah capai berapa mereka jual kepada pihak-pihak lain yang nak beli grup tu. Sebab grup-grup tersebut, bila dibeli, biasanya orang bisnes lah beli. Sama ada luar negara ke, dalam negara ke apa ke, dia akan ambil alih audien di dalam tu. Sebab itu peringkat dia nak jual tu, dia akan kurangkan gini-gini, masuk iklan, lama-lama dah jadi iklan belaka. Jadi bila orang nak iklan dalam grup tersebut, perlu dibayar dan sebagainya. Macam-macam lah kaedah ya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu kita tengok ada banyak close group macam ni, macam cendawan. Manusia tak sedar. Kita kata kita main Facebook, sebenarnya Facebook mempermainkan kita. Kita kata kita guna Facebook, kita guna IG, kita guna TikTok. Tapi bagi orang yang terleka tak kuat, TikTok, IG, Facebook mempermainkan kita. Mempergunakan kita muslimin muslimat. Okey, maaflah ya kalau saya sebut ni. Tak apalah, kadang-kadang memang ya, sebab saya ternampak, kemudian saya tengok, kemudian saya pun tekan je lah join. Bila saya join, saya tengok. Nanti memang akan jadi viral lah sekejap ni. Lepas tu apa yang saya sebut ni akan masuklah dalam grup tu. Setiap kali saya buat perkara seperti ni, saya tambah musuh. Tuan-puan kena faham ya. Tambah musuh. Orang yang mencegah kemungkaran, di waktu yang sama, dia akan menambah musuh. Orang-orang yang tak suka, orang-orang yang benci, bertambah-tambah lah. Subhanallah. Macam ni. Kita tahu, ini musuh paling, bukan musuh, ujian berat akhir zaman, telefon. Saya pun gunakan telefon. Tapi sejauh mana kita boleh kontrol? Bila buka Facebook, kemudian keluar reels daripada IG, keluar TikTok. Bila dah tengok leka 1 jam, 2 jam. Kalau baca Quran 1 jam, kita dah habis 1 juzuk. Kalau kita boleh konsisten baca 1 jam Al-Quran, 1 bulan kita boleh khatam, setiap bulan boleh khatam. Dalam kubur, Al-Quran lah teman kita. Ini akan menghancurkan kita. Ini akan jadi saksi pada kita. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita luangkan akan jadi saksi. Semuanya dicatat. Ada satu grup, saya dah lama pun tak masuk-masuk mana grup. Cuma sebab saya tengok, ramai yang komen-komen kan, ramai ni. Ada satu grup namanya grup edit apa hari ini, ataupun edit gambar. Saya tak ingat nama grup tu ya.
minta maaf ya, ahli grup. Terpulang, anda stay pun tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, saya sekadar menyebut apa yang saya rasa. Sebab dalam grup tu macam ni, contoh ya, ada orang yang akan minta gambarnya diedit. Gambarnya diedit. Jadi adalah macam-macam bentuk gambar. Ada gambar yang elok, ada gambar kurang elok. Ada gambar yang tutup aurat, ada gambar yang tak tutup aurat. Jadi yang saya rasa tak sedap hati tengok bila gambar yang di-share dalam grup itu gambar wanita Islam kita. Gambar wanita Islam yang cantik-cantik, yang mulus-mulus, yang lawa-lawa. Jadi di bawah komen tu akan ramailah yang akan edit gambar tu. Jadi makin cantik, ada yang minta sekian-sekian. Jadi ada banyak juga komen-komen yang gurau senda yang saya tengok melampaui batasan. Yelah, gambar tu jadikan print jadikan wallpaper. Lepas tu berlaku macam usah-usah secara terbuka, pujian-pujian. Lepas tu ada juga macam bila mereka buat gambar itu sesuatu yang tak sepatutnya, di luar batasan, macam tak molek lah. Gambar orang Islam ni dibuat begitu atas dasar untuk gelak. Memang akan jadi lawak, memang lucu. Saya sendiri pun tergelak tengok kekreatifan. Jadi dalam tu saya tengok tidak ada komen yang bukan Islam, semua orang Islam belaka. Dan saya percaya untuk proses edit gambar orang dan sebagainya makan masa, bukan sekejap. Minta maaf ya muslimin muslimat. Tak perlu cari. Nanti kata ustazah sebut, ustazah viral kan. Tak perlulah cari. Saya nak sebut salah satu. Kalau nak sebut, banyak lagi grup nak sebut. Ada banyak grup tertutup yang tersebar. Sebab dulu kan ada riak apa hari ini. Kita tegur, alhamdulillah dah tutup. Mereka tukar grup tu nama lain. Jadi, grup-grup deko-deko, ya. Grup-grup ni memang ada pelbagai grup. Deko-deko ialah bagi inspirasi. Tetapi jangan sampai kerana kita terikut-ikut sangat deko sehingga kan masa kita, menghabiskan masa seharian kita sibuk dengan deko. Sampai kita mendesak-desak suami untuk menyediakan belanja untuk memuaskan kehendak deko kita. Sehingga kan kita letih duduk deko rumah, sampai semayang 5 minit pun ngantuk. 5 minit pun khayal duduk fikir nak barang apa-apa. Sampai tak ada masa kita dengar Al-Quran. Subhanallah. Sebab itulah kita masuk grup apa pun, grup menanam pun, grup deko ke, grup masak ke, grup apa ke, jangan sampai waktu kita, subhanallah, waktu kita ini khusus dengan Allah ni sangat kurang. Saya semalam diberi nasihat oleh seorang ustazah dengan ikhlas hati. Dia berpesan pada saya, dia kata, ustazah, jangan disebabkan kesibukan ustazah berdakwah, kesibukan ustazah dengan kemasyhuran, kesibukan ustazah untuk mengurus syarikat dan sebagainya, mengurangkan masa ustazah dengan zikrullah, mengurangkan masa ustazah dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Selalu saya duk ingatkan orang, malam tadi Allah mengizinkan saya berjalan untuk hadir ke majlis selawat, majlis zikir, kan majlis Maulid Nabi, kemudian majlis awal Muharram di Madrasah Al-Mukammil Jenderami di Maran, Pahang. Subhanallah. Bertolak sebelum, dalam pukul 12 sebelum Zuhur, program selepas asar sehinggalah habis Isyak. Saya diberi pesan oleh seorang guru, isteri kepada seorang habib. Kan, Al-Fadilah Ustazah Syarifah sekian-sekian, saya tak sebutlah nama. Tapi hujung pertemuan tu, dia berikan saya beberapa amalan dan dia pesan, ustazah, saya nak berpesan pada ustazah. Saya tahu ustazah sangat sibuk. Ustazah buat banyak perkara. Tapi jangan disebabkan segala kesibukan. Mengurangkan waktu ustazah dengan zikrullah, dengan Al-Quran. Jangan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itulah bekalan yang paling utama. Bekalan paling utama. Muslimin muslimat, saya suka menyampaikan pada diri saya dan sahabat semua, keperluan kita kepada zikrullah melebihi daripada keperluan kita kepada makanan. Sebab itu Nabi menggambarkan apabila tiba saat akhir zaman, ketika kemarau berlarutan sehingga beberapa tahun dan manusia ketika itu tiada sumber makanan, pokok semua dah tak ada daun jadi bahan makanan, sehingga kan dahan-dahan pun, mulut manusia sampai luka-luka makan dahan, makan pokok, tidak ada lagi sumber makanan.
Dan apabila ditanya kepada Rasulullah, apakah makanan manusia saat itu? Apa Nabi jawab? Zikrullah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hakikatnya kehidupan kita, keperluan kita terhadap zikrullah lebih daripada keperluan kita terhadap makanan. Bukan saya menafikan makanan itu perlu, tidak. Tetapi kalau kita perlukan makanan, kan kita kena makan. Pagi makan, tengah hari makan, malam makan. Kita kan akan usaha bekerja untuk beli makanan. Kita kan akan usaha masak untuk makan. Kalau tak ada duit, kita sanggup meminta-minta sekadar untuk isi perut makan. Tetapi jika kita sedar hakikatnya keperluan kita terhadap zikrullah lebih besar lagi daripada makanan, kita akan usaha juga atur masa kita untuk zikrullah. Zikrullah ini, baca Al-Quran itu zikrullah. Solat itu zikrullah. Zikir itu sendiri zikrullah. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda, muslimin muslimat. Nabi bersabda di hadapan sahabat. Nabi kata, maukah kamu aku ajarkan suatu amalan yang mana ia lebih besar daripada kamu melakukan infak, kamu bersedekah dengan dinar dan juga dengan emas dan perak. Dan satu amalan yang mana lebih besar daripada kamu berjihad di jalan Allah. Lalu sahabat Nabi kata, apakah itu ya Rasulullah? Tak silap saya, Nabi SAW sebut juga ia lebih besar daripada kamu berpuasa sekian-sekian. Maksudnya Nabi nak beritahu satu amalan ni. Nabi kata begini, maukah kamu wahai para sahabatku, aku ingin mengajarkan kamu satu amalan yang mana ia lebih besar daripada kamu melakukan infak, kamu melakukan wakaf ataupun sedekah berupa emas dan perak. Bersedekah dengan emas, dengan perak. Besar ni sedekah ni. Dan ia lebih besar daripada kamu berpuasa sekian-sekian. Dan lebih besar daripada kamu berjihad di jalan Allah. Lalu sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Apakah itu ya Rasulullah? Nabi sebut zikrullah. Zikrullah. Mengingati Allah. Lidah kamu berzikir kepada Allah. Hati kamu berzikir kepada Allah. Dan tubuh badan kamu berzikir kepada Allah. Sebab itulah para alim ulama setengahnya, ada ulama mendefinisikan maksud zikrullah adalah selagi mana kamu mentaati perintah Allah dan kamu meninggalkan larangan Allah, itulah zikrullah. Maksudnya kamu ingat Allah. Kalau kamu tak ingat Allah, kamu akan buat maksiat. Kalau kamu tak ingat Allah, kamu tak akan solat. Kamu tak akan tutup aurat. Disebabkan kamu ingat Allah, sebab itulah kamu taat perintah Allah dan kamu tutup aurat. Maksud zikrullah ini sangat luas. Mengingati Allah pada lidah dengan zikir-zikir, dengan baca Quran. Mengingati Allah dengan hati. Ibadah hati apa dia? Syukur ibadah hati. Bukan ibadah lidah. Lidah boleh sebut Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tetapi bila Allah tarik satu nikmat, marah. Bila Allah tarik satu nikmat, melantun. Bila Allah tarik satu nikmat, memberontak. Sebab itulah syukur itu adalah ibadah hati. Subhanallah, maksiat hati, riak, takabur, ujub, itu semua maksiat hati. Ibadah hati syukur. Ibadah hati sabar. Sebab itu sabar bukan pada lidah. Ibadah hati redha. Ibadah hati iaitu bersangka baik. Itu semua zikir. Zikir hati. Subhanallah, Allah Akbar. Dan zikir dengan perbuatan adalah pembuktian kita mentaati perintah Allah. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Sebab itulah orang yang zikrullah, ingat Allah, dia pasti mampu bersedekah. Sebab itu Nabi tanya soalan Nabi, cara Nabi sangat bijak mendidik kita. Nabi kata, maukah aku ajarkan kamu satu amalan yang lebih baik daripada kamu bersedekah dengan emas dan perak, yang lebih baik daripada puasa sekian-sekian, yang mana lebih baik daripada berjihad? Maka sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, apakah amalan itu? Zikrullah, Nabi kata, kamu ingat Allah. Sebab nescaya sesungguhnya orang yang banyak ingat Allah, dia mampu berjihad di jalan Allah. Dengan hartanya, dia bantu agama Allah dengan mempertahankan kesucian agamanya, kesucian agama ahli keluarganya. Dan dengan zikrullah, dia akan mampu untuk berpuasa. Kerana dia kuat zikrullah, maka dia akan mampu untuk bersedekah walaupun dengan emas dan perak. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, Allahu Akbar. Saya ingin menegaskan sekali lagi, keperluan kita kepada zikrullah melebihi daripada keperluan kita daripada makan dan minum. Orang yang banyak zikrullah tidak akan melarat, tidak akan lapar, tidak akan susah hidupnya, tidak akan jatuh dan terhina hidupnya. Orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah,
Allah akan angkat darjatnya, Allah akan muliakannya. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, selawat juga zikrullah. Sebab itulah kita kena paksa. Guru saya semalam, Ustazah ni, isteri kepada Habib ni, Ustazah Sharifah ni, dia pesan pada saya, dia kata, Ustazah kena paksa diri Ustazah. Ustazah kena desak diri Ustazah. Sekurang-kurangnya 40 hari. Ustazah mesti istiqamah dengan zikrullah yang ditetapkan untuk diri Ustazah sini. Sekurang-kurangnya 40 hari. Sebab insya-Allah, jika 40 hari boleh istiqamah, insya-Allah Allah akan bagi ringan dan ia akan menjadi rutin harian. Ustazah tak akan tinggalkannya lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tetapkanlah mana-mana zikir untuk kita amalkan setiap hari. Mengikut kemampuan, bukan sekadar mampu tapi semampu yang boleh. Contohnya, kita boleh tetapkan. Setiap hari nak istighfar 1 kali. Setiap hari nak habiskan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu hadis Nabi yang sahih. Saya ulang lagi sekali tentang hadis Nabi yang sahih ini sebab ramai juga yang ada 7,000 dengan 3,000, ada 10,300. Semua ini organik. Tak ada kita gunakan bayar apa-apa, tak ada. Ada lebih kurang 10,300 yang hadir pada saat ini. Dengarkanlah hadis Nabi yang sahih ini tentang satu zikir yang sangat besar. Saya dah ulang sebelum ini tapi mungkin ada yang baru hadir. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 100 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 100 kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya daripada 100 keburukan pada setiap hari, dan dia akan diberi pahala umpama memerdekakan 10 orang hamba. Dia akan diberikan pahala umpama membebaskan 10 orang hamba, dan dia akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan dan bisikan syaitan. Dan Nabi SAW menutup sabdanya dengan menyebutkan, sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih baik ataupun zikir ataupun tidak ada sesuatu yang lebih baik kepada seorang hamba yang membaca zikir ini sebanyak-banyaknya pada setiap hari. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya ulang lagi sekali ya. Ini adalah satu hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda. Dengar ya, subhanallah muslimin muslimat, Nabi bersabda yang bermaksud, barang siapa yang membaca pada setiap hari 100 kali dalam setiap hari bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diberikan kepadanya 100 kebaikan. Kita tak tahu 100 kebaikan apa Allah nak bagi. Rizki, kasih sayang, kebaikan apa? Sihat walafiat. Kalau kita nak hitung 100 kebaikan yang kita nak, kita pun tak mampu nak hitung. Cuba tuan-puan tuliskan, apa 100 perkara yang anda nak hari ini? Kita pun tak mampu nak tulis. Kita dah tak ada idea. Sampai 50, nak minta apa lagi? Tapi Allah Maha tahu apa yang kita perlu dan apa yang kita mahu. Allah berikan 100 kebaikan. Dan Allah akan melindungi, Nabi kata, daripada 100 keburukan. Cuba tuan-puan tulis 100 keburukan. Keburukan apa yang kita nak Allah lindungi? Daripada apa? Sakit, daripada aksiden, daripada dengki, daripada sihir. Keburukan apa yang kita nak lindungi? 20 pun kita dah tak ada idea. Apa lagi yang keburukan yang kita nak minta dengan Allah untuk dilindungi? Tak ada. Kita pun tak ada idea. Nabi kata Allah akan melindungi daripada 100 keburukan. Dan dia akan diberikan pahala umpama membebaskan 10 orang hamba. Muslimin muslimat, bebas seorang hamba pahalanya, Nabi SAW sebut, siapa yang membebaskan seorang hamba, maka Allah akan membebaskannya daripada api neraka. Sebab itu hari ini kita tak mampu nak cari seorang hamba pun sebab hamba dah tak ada. Bagaimana hamba dah tak ada? Islamlah yang membebaskan semua hamba. Subhanallah. Sebab itu kalau kita dengar cerita Nabi, Nabi bebaskan hamba, sahabat bebaskan hamba. Kita dengar ada hamba abdi di zaman Rasulullah. Sebab apa? Zaman jahiliyah, Arab, memang Arab bangsanya, dia memang ada sistem kasta, ada hamba. Kalau mak hamba, anak hamba, cucu hamba, keturunan semua hamba. Bila Islam datang, kafarahnya adalah bebaskan hamba.
Kalau kamu bersetubuh siang hari Ramadan, bebaskan hamba. Kalau kamu buat sekian-sekian, bebaskan hamba. Akhirnya tak ada hamba. Besarnya pahala membebaskan hamba adalah Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Tapi kalau kita nak bebaskan hamba ini, dah tak ada hamba dah nak dibebaskan. Tetapi dengan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, Allah beri kita pahala umpama membebaskan 10 orang hamba, dan Allah akan melindungi daripada bisikan syaitan dan juga hawa nafsu. Dan Nabi menyudahi hadis tersebut dengan sesungguhnya tidak ada yang lebih baik bagi seseorang itu daripada dia membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. Jadi kita boleh buat macam mana tuan-puan sekalian? Lepas solat subuh 20 kali, selepas solat zuhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isyak 20 kali, cukuplah 100. Tetapi kalau tuan-puan cuba buat setiap pagi selepas subuh tu dah buat terus 100 kali, maka masa lebih kurang dalam 10 minit je. 10 ke 15 minit. Tuan-puan boleh cuba. Macam mana ya? Kalau tak ada tasbih, tangan kita ni tuan-puan sekalian, ada berapa jari ni? Ini cara saya lah, tuan-puan terpulang nak buat cara mana nak guna tasbih ke apa. Tapi kita ada 10 jari. Cuba kira ya. 10 jari. Ini 5 kan? Lepas tu, jari kita ni kan ada 4 garis. 1, 2, 3, 4. Kita ambil 1, 2, 3, 4. 4 kali 5, 20. 4 kali 5, 20. Jadi, wallahualam terpulanglah macam mana. Saya nak mudahkan sebab nak capai 100 ni. 4 kali 5 jadi 20. Jadi, guna dua-dua tangan. Sekali buat, kita akan dapat, sini dapat 20, sini dapat 20, jadi 40. Betul tak? Jadi, dah habis sekali, buat lagi 40. Buat lagi 40. Dua-dua jari ni jadi 40. Lepas tu, penutupnya satu tangan. Jadi, boleh. Kita dah biasa, kita akan boleh. Jadi, 2 kali tangan, 2 kali penuh tangan, dapat 40. 40 lagi, dapat 20. Jadilah 100. Boleh, sekejap je habiskan tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Apa maksud la ilaha illallah? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada tempat bergantung melainkan Allah, tiada sembahan melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu, dialah satu-satunya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala milik. Lahu, baginya, mulku, pemilik. Dunia, kita, anak kita, suami, harta, semua pemiliknya adalah lahul mulku, baginya pemilikan segala sesuatu. Walahul hamdu, dan baginya pujian. Walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa, dan dialah, wa huwa ala, dan dialah ala kulli syai'in qadir, yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah ke atas segala sesuatu kuasa, ataupun dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, siapa yang sedang duka cita, tak nampak jalan, hidup sedang merudum, sedang bankrupt, sedang usaha sesuatu yang sangat besar, amalkanlah zikir ini. Saya telah mengalami beberapa pengalaman yang sangat luar biasa. Bila beramal dengan zikir ini, sesuatu yang tak terfikir, sesuatu yang tak logik, tetapi barakah, Allah buka jalan. Allah berikan jalan keluar yang tidak terfikir dengan akal kita. Allah maha berkuasa. Sebab itu siapa yang nak kadang kesusahan, bila ucap kalimah akhir tu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu, terus niatkan apa yang kita sedang susah hati tu. Ada seorang isteri jumpa, ya Ustazah, saya susah hati sangat. Suami saya nak lepaskan talak pada saya. Tarikh mahkamah dah dapat Ustazah. Suami nak lepaskan talak. Kenapa? Saya tak tanyalah kenapa masa tu suntuk. Saya kata, puan macam mana? Saya tak boleh Ustazah. Saya tak tahu apa yang boleh ubah lagi niat suami saya. Apa lagi yang boleh menghalangnya. Dia dah nekat sangat Ustazah. Saya dah pujuk, anak dah pujuk. Saya kata, puan baca zikir ini setiap hari dengan yakin. Sekurang-kurangnya 100 kali. Dan ketika sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa di atas segala sesuatu.
puan niatkan, Allah Maha berkuasa di atas hati suami puan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau mampu puan buat sebanyak mungkin. Subhanallah muslimin muslimat. Wanita ini cerita balik, Ustazah, Alhamdulillah tak tahu macam mana suami ubah fikiran. Saya kata sebab apa? Allah Maha berkuasa. Tapi saya suka menyebutkan, kalau suami puan, saya kata kalau suami puan tetap tidak mengubah fikirannya, suami puan tetap lafazkan talak. Tapi puan jangan kecewa dengan zikir tersebut. Sebab apa? Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Yakinlah apa yang telah Allah takdirkan, kalau suami tetap lafaz talak, maka itulah yang terbaik untuk kehidupan puan, dan Allah sedang merancana permulaan yang baru untuk hidup puan. Percayalah, apabila ada sesuatu yang berakhir, ada sesuatu yang akan bermula. Allah mengakhirkan sesuatu, walaupun sesuatu itu sangat duka cita, kita tak nak, percayalah Allah sedang merancana satu perjalanan yang baru untuk kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang dah pukul 8.30. Dah 1 jam setengah. Sebenarnya lebih kurang 1 jam suku dah. Kuliah Riyadhus Shalihin kita pada hari ini. Dan Masya Allah muslimin muslimat, saya mohon maaf. Sepatutnya kita mulakan dengan Al-Fatihah 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Kemudian kita baca Asma'ul Husna. Tapi hari ini saya terus mula saja kuliah. Tanpa memulakan, saya mohon maaf, kelalaian tersebut. Tetapi walau bagaimanapun muslimin muslimat harus ingat, kita berada di majlis ilmu, kita berada di kuliah, itu zikrullah. Sebab majlis ilmu adalah untuk membawa kita ingat kepada Allah, ingat kepada Al-Quran, ingat kepada hadis Nabi. Sebab itu kita berdiam di majlis selawat, majlis zikir ataupun majlis ilmu, sebenarnya itu juga adalah zikrullah. Kalau tak ingat Allah, kita tak duduk majlis ilmu ni. Muslimin muslimat, ini adalah salah satu cara kita zikrullah. Sebab itu ada orang lemah untuk target zikir-zikir sekian-sekian. Tetapi dengan dia hadir majlis ilmu, saya kata puan hadir majlis ilmu itu zikrullah. Jadi istiqamahlah hadir majlis ilmu. Kalau tak mampu lagi nak istiqamah dengan mana-mana zikir yang lain, kita cubalah istighfar 1 kali sehari, selawat 1 kali sehari, Al-Fatihah 100 kali sehari, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Bila dah biasa, bermula dengan paksa, lama-lama biasa, lama-lama ia melekat di jiwa, lama-lama ia sangat ringan, menyebabkan kita rasa keperluan terhadap zikrullah ini melebihi daripada keperluan kita terhadap makan dan juga minum. Muslimin muslimat, sebagai penutup, mari kita sama-sama baca bacaan rutin kita, iaitu 10, walaupun baca di hujung tak ada masalah, asalkan kita baca 10 ayat awal surah Al-Kahfi, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, dan baca surah Al-Fatihah. Kemudian kita baca Asma'ul Husna, kemudian kita tutup majlis ilmu kita. Dan saya, sebab dah terlintas, walaupun hari ini kita tak baca kitab Riyadhus Shalihin kita, tak apa ya. Sebab dah terlintas daripada tadi, saya nak pesan pada diri saya dan tuan-puan sekalian. Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang setelah solat lalu membaca ayatul kursi. Ayatul kursi, muslimin muslimat. Selepas solat kemudian baca ayatul kursi, maka tidak ada yang menghalang antara dirinya dan juga na'udzubillah, antara dirinya dengan syurga, melainkan kematian. Melainkan kematian. Sekarang ni ada 7.2K dan 3.4K, lebih kurang dalam 10,500 yang sedang menonton pada saat ini. 10,500 yang sedang menonton, yang hadir pada saat ini secara live. Mudah-mudahan semua dapat manfaat dan dapat beramal ya muslimin muslimat. Saya sebut lagi sekali, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa selepas solat fardu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh tu, lalu membaca ayatul kursi, maka tidak ada yang menghalangnya dengan syurga, melainkan kematian. Maksudnya dia tak masuk syurga lagi, ataupun tak masuk taman syurga di alam barzah, sebab dia masih hidup. Kalau mati je, dia terus akan masuk ke taman-taman syurga Allah. Sebab apa? Alam barzah juga bagi orang yang saleh, bagi hamba Allah yang mentaati perintah, meninggalkan larangan, dalam alam barzah selagi dah diberikan nikmat umpama seperti taman syurga Allah. Sebab itu Nabi sebut tidak ada yang menghalangnya melainkan kematian. Jadi subhanallah muslimin muslimat, walaupun kita kelang kabut macam mana pun, sibuk macam mana pun, selepas solat sambil-sambil lipat sejadah, sebab kelang kabut nak cepat sangat, sambil-sambil sangkut kain semayang, kain telekung tu, bersiap-siap pakai tudung tu,
jangan tinggalkan ayatul kursi selepas solat. Tak sempat doa, tak sempat zikir, tak sempat zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tak apa, tapi ayatul kursi jangan tinggal. Bukan kata tak apa macam mana ya, maksudnya sebab kadang nak zikir tu kena duduk, kena kira kan. Tapi kalau boleh ayatul kursi jangan tinggal. Sayang sangat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih ya'lamu ma bainal ardi was samawat. Dah bercampur-campur dah saya. Okey, nanti kita baca semula ayatul kursi. Memang hafal lah, lancar lah muslimin-muslimat. Cuma saya dah bercampur-campur dengan zikir tadi. Lepas tu fikiran pun melayang-layang. Sebab apa? Kita nak baca bacaan kita ni. Ayatul kursi tu semua orang hafal ya insya-Allah. Okey, tak hafal, buka YouTube tu, baca. Kan ramai lagi juga yang tak hafal sebenarnya. Tak apa muslimin muslimat. Dah habis solat tu, bukalah YouTube, kita pun ikutlah. Kalau boleh baca, baca. Kan? Kalau boleh baca Al-Quran, buka. Sebab kalau tak boleh, bukalah YouTube, ikut pelan-pelan, lama hafal. Okey, muslimin muslimat, kita baca Al-Fatihah seperti biasa. Lepas tu kita terus tutup. Tak ada dah kuliah. Kuliah dah habis dah hari ni. Cuma nak juga baca bacaan harian ni. Supaya kita terus istiqamah. Jadi saya tahu sahabat-sahabat ada yang perlu mengundur diri. Saya faham, dah masuk kerja, dah nak start kerja. Dah ada pun yang start kerja tapi dia dengar guna earphone. Masya Allah. Jadi saya faham ada yang nak kena undur diri, tak apa, ini rutin saja. Lepas tu saya dah tutup. Kita dah tak ada sharing. Terima kasih kepada lebih kurang dalam, tiba naik pula di TikTok ya, 3,500 TikTok. Jadi lebih kurang dalam 7,600 yang hadir, 10,600 yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali kita di syurganya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita pada pagi ini di majlis ilmunya ini. Allah kumpulkan kita kembali di syurganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Saya sayang semua sahabat-sahabat, adik-adik, kakak-kakak, ibu ayah, muslimin dan muslimat. Subhanallah, kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita baca ya sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama topas sekian 10 ayat awal supaya akhir Al-Kahfi ni kita tahu kelebihannya. Selamat daripada fitnatul dajjal dan segala fitnah akhir zaman. Ini hadis Nabi yang sahih. Baca ya sama-sama. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tu ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Jadikan doa amalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu ya Allah, wa hayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina rasyada, dalam urusan kami ya Allah, petunjukmu yang jelas. Okey, 10 ayat yang terakhir. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Masya Allah, subhanallah. Masih ada lagi lebih kurang dalam 10,000, 9,600, 9,700. Sama-sama kita baca Asmaul Husna. Nabi SAW bersabda, Inna lillah, sesungguhnya di sisi Allah, tis'atun wa tis'ina isman, terdapat 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kecuali satu. Man asaha, barang siapa yang membacanya, barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang beramal dengannya, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Dia pasti akan dimasukkan syurga. Jadi sama-sama baca Asmaul Husna insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhab al-razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzilus sami'ul basir al-hakamul adl al-latiful khabir
الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, subhanallah. Selamat hari Isnin yang barakah. Selamat menyempurnakan puasa Ashura. Siapa yang belum berniat, boleh berniat sebab puasa sunat tempoh niatnya sampai zuhur. Kalau belum makan, belum minum, saya sarankan terus saja berniat. Kalau tak mampu nanti berbukalah. Mungkin dah pukul 12, kita dah niat ni tapi rasa tak larat, lembek apa, boleh berbuka. Tapi sekurang-kurangnya dah dapat pahala. Sebab kita dah niat dan kita dah buat pun. Lepas tu tak mampu berbuka, tak apa. Saya sarankan siapa yang belum niat tapi tak makan tak minum, terus niat puasa Ashura. Sebab besar sangat pahala puasa hari ini. Sebagaimana didoakan Nabi, diampunkan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau siapa tak makan tak minum boleh niat lagi, walaupun tak niat sebelum subuh. Sebab puasa sunat boleh niat sehingga sebelum zuhur. Sebelum zuhur pukul 10 niat, pukul 11 niat, pukul 12. Dan insya-Allah kalau dah niat, nekat sungguh-sungguh, Allah akan bagi kuat walaupun tak sahur. Allah akan aturkanlah tubuh badan kita ni. Bila lapar, akan proses, tubuh badan akan proses untuk hilangkan lapar tu. Dengan perintah, dengan izin Allah. InsyaAllah yang menghilangkan lapar, Allah yang berikan kita kekuatan. InsyaAllah. Terima kasih sangat-sangat. Sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Terima kasih ya yang bagi star hari ni lebih kurang 17,000. Masya-Allah. Sahabat di TikTok pun banyak bagi semua emoji tu saya faham. Ada air lah, ada laut lah, ada kek, ada rose, ada burger ke, betul, ada aiskrim. Semua tu adalah bentuk infak. InsyaAllah kami akan manfaatkan untuk kerja dakwah dan kerja amal. Okey. Masya-Allah. Alhamdulillah.